Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, jadi untuk minggu ni kita akan tengok bagaimanakah cara untuk kita buat robot mapping. Katakanlah robot kita akan berjalan di dalam sesuatu ruang, di dalam bilik dan sebagainya. Bagaimanakah robot ini boleh berjalan di masa yang sama, dia boleh tahu di mana ada obstacle dan dia boleh tahu di mana pada masa tersebut dia berada. Okey, untuk perkara ini robot diperlukan map. So di dalam kelas hari ini kita akan belajar salah satu cara mapping. Kita akan guna occupancy mapping kat sini ya. Okey. Ini adalah contoh robot yang biasa kita guna. Ini adalah mobile robot, dia penyetayar dan di atasnya dia ada sensor LiDAR. Sensor ini adalah laser yang dia tembak satu beam. Bila dia kena obstacle, dia akan patah balik. So dia akan tahu ada obstacle di situ. Dan untuk satu mobile robot, dia ada banyak LiDAR. Contohnya dalam ini, dia akan buat LiDAR pusingan dalam 360 darjah. Mungkin kalau 1 degree, lebih kurang 0.5 degree, dia ada satu beam. So kita darab 360, dia ada 720 beam pada setiap masa. So katakan kita ambil bacaan tu, so setiap masa kita akan simpan 720 bacaan. Okey, bagaimana dari bacaan-bacaan ini kita nak buat peta robot? Okey, jom kita tengok. Ada beberapa cara kita boleh buat peta robot. Contohnya pada sini lama dah, dalam tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini contoh dibuat grid map di 2D. Ini adalah contoh 3D. Dia bukan hanya lepeh saja, dia ada naik ke atas juga, so dia jadi 3D. Dan ini juga adalah 2D. Apa beza map ini? Map di belah sini kita selalu pakai disebabkan satu, dia ada warna grey. Grey menunjukkan tak ada objek. Manakala tak ada objek dan kita tak explore lagi. So bukan tak ada objek, tapi kita tak explore lagi. Maksudnya kita tak tahu ada obstacle ke tak kat kawasan ni sebab kita tak pernah pergi lagi. Okay, dan kita ada warna hitam ni. Warna hitam ni menunjukkan ada objek dan robot tak boleh lalu. Dan warna putih pula menunjukkan tak ada objek dan robot boleh lalu. So bila kita buat path planning, nak buat path, kita boleh gunakan kawasan-kawasan yang berwarna putih ni. Cara lain, mungkin kita tak perlu tahu pun apa obstacle yang ada kat sekeliling robot tu. Kita just nak tahu robot ni berada di mana. Kita boleh gunakan landmark base. Landmark base ni contohnya macam kita berada di Twin Tower, KLCC. So kita pergi KL ni kita tak tahu kita berada di mana. Tapi bila kita nampak je KLCC, saya tahu. Oh, saya sekarang berada di mana berdasarkan bangunan KLCC tersebut. Berdasarkan cara tu, saintis-saintis robot, dia membuat lagi satu cara untuk kita kenal pasti kedudukan robot berdasarkan landmark. Landmark ni kita buat contoh di sini. Bila robot tu dia lalu di taman, setiap kali dia nampak pokok, dia akan jadi satu titik. Setiap titik ni melambangkan pokok tersebut. So berdasarkan titik-titik ni, dia boleh tentukan robot tu berada di mana di dalam taman tersebut. So dia nampak pokok ni, oh, saya berada 2 meter dari pokok ni, so saya patut berada di mana di dalam peta. Contoh macam tu. Okey, ni landmark base. Tapi di dalam kelas ini kita akan fokus kepada grid map. Okey, yang atas ni. Kita akan cuba tengok map di sini. Okey. Untuk mapping ni, first kita kena tengok apa problem yang kita hadapi untuk membuat map. Okey, first untuk membuat mapping, dia punya problem is macam mana kita nak dapatkan maklumat daripada sensor yang robot kita ada. Kita ada banyak maklumat ni. Apakah maklumat yang sebenarnya yang kita perlukan? Satu.
Okey, macam mana kita nak cantumkan maklumat-maklumat yang kita terima sepanjang robot ini bergerak? Okey. Dan akhir sekali, menggunakan maklumat yang dah ada ni, macam mana kita nak tentukan kedudukan robot itu? Okey. Okey, so kita tengok salah satu cara yang kita boleh gunakan, iaitu daripada Moravec dan Alves pada tahun 1985. Okey. So ini adalah 35 tahun yang lalu lah. So benda-benda yang kita buat, research biasanya dia akan pakai 35-50 tahun akan datang. Okey, contohnya Moravec dan Alves ni, dia telah cadangkan kita gunakan peta menggunakan grid. Okey, kita buat kotak macam ni. Okey. Dari situ kita boleh buat peta. Okey. So kat sini kalau ada obstacle dia warna hitam. Kalau tak ada putih. Contohnya kan. Okey. Tapi dia tak buat macam hitam putih saja, dia ada buat beberapa syarat tambahan lagi menjadikan robot ni lebih berkesan dalam dunia sebenar. Okey. Di dalam peta yang dibuat oleh Moravec ni, setiap kotak tu, kalau kotak yang ni dia ada obstacle, kotak sebelah mungkin tak ada obstacle. So setiap kotak ni dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Setiap satu tu adalah satu individu. Okay. Yang kedua, kita mesti tahu kat mana kedudukan robot. Kita assume. Contohnya kita gunakan sensor encoder kita, kita kata robot ni dah berjalan 3 meter daripada kedudukan asal dia tadi. So macam mana bentuk environment setelah berjalan 3 meter? Okey. Kita rakamkan. Lepas tu kita jalan lagi 2 meter ke hadapan. So robot ini dah bergerak 5 meter ke hadapan. So bila dia dah 5 meter, okey, macam mana bentuk environment dia? Kita rakam. So kita rakam semua ni, kita buat dia menjadi sebuah peta. Okay. So ini example kalau kita dah rakam environment untuk satu bangunan. Okay. So kita boleh lihat di dalam ni, dia warna kelabu macam tadi, unexplored. Warna putih, explored, no obstacles. Dan warna hitam, ada obstacles. Tapi nanti ada persoalan, kenapa ada kawasan yang tak betul-betul warna hitam? So kita akan tengok sekejap lagi. Okey, ini adalah contoh grid yang sangat banyak dan sangat kecil. Okey, ni semua kita bayangkan, semua ni adalah kotak-kotak yang sangat kecil. Dan setiap kotak ni kita isikan maklumat-maklumat dia. So ni kita besarkan dia punya kotak dia tu. So dalam ni ada banyak lebih beratus kotak kecil. Ini mungkin menandakan satu kotak. So ada banyak kotak dan kotak ni semua kosong, kotak ni ada objek. Lepas tu ada kotak yang kelabu. Okay. So macam mana kita define kotak-kotak ni dalam peta? So assumption 1, bila ada objek, kita akan warnakan dia warna hitam. Kalau dia tak ada objek, dia akan jadi warna putih. Kedua, kalau dia ada objek, probability dia adalah 1. So, nilai dalam kotak ni, probability dia 1. Nilai dalam kotak yang putih, probability dia 0. Okay. So, dalam keseluruhan kotak-kotak ni, kita ada 3 rules keseluruhan dia. Kalau dia ada objek, 1, dia warna hitam. Kalau tak ada objek, dia 0, dia warna putih. Dan kalau dia tak ada information, dia 0.5, dia warna kelabu. Dan untuk kita buat peta ni, kita kena beranggapan environment ni statik, dia tak bergerak. Sebab apa? Kalau environment tu bergerak, maklumat yang kita kumpul peta, contohnya robot ni berjalan, lepas tu bila dia rakam satu bentuk peta tu, lepas tu dia berjalan lagi, kalau tempat yang dia dah lalu tadi dia berubah, so peta dia akan berubah. So maksudnya peta dia tak statik, so kita tak boleh pakai peta tersebut. So kita kena assume bahawa bila kita rakam tu, bentuk dia tak akan berubah dah. So itu yang diperlukan, environment tu mesti statik. So apa maksudnya di sini? Kalau kita buat robot kita kena
buat mapping benda-benda yang tak bergerak. Contohnya dinding, pintu, benda-benda yang tak akan bergerak daripada tu, atau perabot. So kita tak boleh contohnya rakam untuk buat peta, rakam orang. Sebab orang di sini sentiasa bergerak, so kita tak boleh guna that information. Okay, kedua, setiap kotak ni adalah independent. So katakan kalau yang ni ada objek, yang ni boleh tak ada objek. Dia tak ada kaitan antara satu sama lain dari sudut probability dia. Okay, so tadi saya tunjuk probability untuk peta digunakan sebagai probability map PM. Ini adalah kebarangkalian. So ini adalah tanda kepada darab. So ini adalah bilangan sel kita, I. Ini adalah probability untuk setiap sel tu. Kalau sel tu dia ada objek, dia punya probability dia sama dengan 1. Kalau dia tak ada objek atau obstacle, dia sama dengan 0. Dan I ni adalah kotak yang keberapa. So contohnya kita ada banyak kotak. So I ni kotak yang mana? Maybe I sama dengan 1, I sama dengan 2. Okay. So probability dia, kita darabkan semua kotak-kotak ni. So kita akan dapat the probability of the map. Okay. So contoh di sini. Ni peta kita. Okay. Ni probability dia. Ni I dia. Okay. I1, I2, I3, I4. So kalau hitam, dia punya PM dia sama dengan 1. Kalau kod ni, 0. So kita darabkan semua ni. So menggunakan cara ni, kita dapat ketahui probability mapping untuk mapping tu lah, probability untuk mapping tu, dan kita boleh juga cari kedudukan robot kita. Okey, secara asasnya kita nak buat mapping, kita perlu ada dua information. So ni map kita, dan ini adalah condition yang kita perlu penuhi, iaitu satu, kita kena ada observation data, dan kita kena ada location information. Location ni berdasarkan encoder tadilah. Saya dah berjalan 3 meter. Okey. Kemudian Z ni observation, macam mana bentuk sekeliling. Kita pakai LiDAR tadi, zap, kita tembak 360 darjah dan kita dapatkan bacaan dia. So kita akan dapat the whole map. Okey. Okey. Katakanlah kita tengah buat peta. Tiba-tiba kawan kita di jalan di sebelah robot kita. So laser kita ditembak dinding, tiba-tiba tertembak kawan kita. So dalam peta kita dah ada warna hitam. So benda ni menunjukkan peta dia jadi salah sebab dah ada orang. So macam mana kita nak buat tu? Dia ada cadangkan simple counting lah di sini. So ini adalah contoh robot saya di dalam satu hall. Okay. Ni dinding kiri, ni dinding kanan. Dan ini adalah bacaan laser tersebut. 1, 2, 3. So, ada 360 laser lah as example. Setiap kali dia kena dinding, dia akan jadi warna hitam. So, ini contoh kita punya grid map kita. Saya buat 5. Okey, kalau dia kena dinding, dia akan warna hitam. Dia kena dinding, dia warna hitam. Dinding warna hitam. So sini adalah kedudukan robot kita. So dia kena dinding je, dia hitam. Hitam. Okey, masalah dia, bila dia kena kat kawan kita dia lalu dekat sini. Nama dia Edmund lah contohnya. Dia lalu dekat sini. Oh, terkena kawan kita Edmund. So adalah hitam dekat sini kan, sebab obstacle. Tapi sebenarnya tak ada pun orang tu. Orang tu dia lalu je. So macam mana kita nak hilangkan? So kita gunakan simple counting di sini. Di mana kita boleh katakan kita bahagi berapa kali kena dengan berapa kali dia ambil bacaan. Contohnya hit dia 1 kali. Kita ambil 10 kali bacaan. 1 kali dia nampak ada orang. So 1. Tapi 10 kali dia ambil bacaan, 9 kali dia ambil bacaan, tak ada orang.
So kebarangkalian ada obstacle kat situ adalah 1/10, iaitu 0.1. Mungkin kita boleh katakan kalau dia kurang daripada 0.5, kotak tu sebenarnya adalah sama dengan kosong. Okay. So walaupun ada orang lalu, kotak tu tetap warna putih sebab dia kurang daripada 0.5. So ini adalah lagi satu cara kita boleh gunakan untuk tentukan peta, supaya kalau ada orang lalu dekat dalam environment kita, kita still lagi boleh dapat peta yang elok. So dia hanya simpan maklumat dinding saja, dia tak simpan maklumat orang tadi berjalan. Okay, nice. So ini contoh dia tadi. Okay. So di sini adalah contoh robot, dan ini adalah bacaan sensor ditembak, dia nampak dinding. So ini adalah pada satu masa bacaan dia, pada masa kedua, ketiga dan seterusnya. So bila robot tu jalan, kita kumpulkan semua bacaan ini dan kita kira lah, kalau dia kena contohnya 10/10, semua dia kena. So kat dinding tu sama dengan 1. So dia ada objek, dinding dia warna hitam. So bila kita kumpul semua ni, dia akan jadi peta. Nampak? Kita kumpul, robot ni jalan, sambil dia jalan, kita kumpul maklumat dia, dia akan dapat jadi macam ni. So kita tambah semua peta tu. Okay. Okay, bila dia dah jadi the whole peta, dia akan jadi macam ni lah. So dengan cara ni, kita dapatlah sebuah peta yang complete.